Jap. Marisa dah masuk Okay, Marisa belum masuk. Okay, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Suratul Maidah. Yang kelima, ayat 6 Okay, maksud dia, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tangan kamu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki hingga kedua-dua buku lali. Okay, ni dalil daripada Al-Quran. Dalil Al-Quran, kalau awak jumpa dalil daripada Quran dalam buku teks ni, maksudnya dalil ni dalil nakli Dalil nakli ni maksud dia dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Okay, kalau dalam Quran tak diceritakan tentang terperinci tentang wuduk. Okay, penjelasannya ada dalam hadis ataupun pembahagian hadis tu lah. Okay, sama ada dalam segi perbuatan Nabi, pengakuan Nabi ataupun persetujuan Nabi. Yang kita dah belajar sebelum ni kan. Sebab awak satu Olimpik, maksudnya hadis sumber hukum dah belajar. Okay, yang kita belajar sebelum ni kan. Ada 4 jenis hadis Nabi kan. Daripada kata-kata Nabi, pengakuan Nabi, persetujuan Nabi ataupun dari segi tabiat Nabi tu sendiri. Okay, boleh? Boleh faham setakat tu? Boleh? Boleh ke? Boleh ke faham setakat tu? Boleh ke? Ke saya seorang ni? Boleh? Boleh Alicia dah live dah. Dah tak cukup data dah. Okay, tengok Kalau awak buka dengan telefon kan, boleh tak besarkan skrin? Boleh ke besarkan skrin ni? Sebab saya buat Google Meet ni daripada telefon. Saya tak pasti awak boleh besarkan ke tak. Boleh ke tak? Boleh Daripada slide saya sekeping, 3 keping ni boleh besarkan sendiri kalau boleh okey lah. Cuma mungkin laptop. Laptop tu kena pandai guna. Kalau laptop kena zoom lah. Janganlah rosak buku tak ni. Okay. Okay, maksud wuduk Maksud wuduk. Wuduk dari segi bahasanya maksud dia bersih, elok dan berseri. Itu dari segi bahasa. Maksud kalau ada dalam peperiksaan dia tanya tentang maksud dari segi bahasa dan istilah, awak kena ambil yang betul-betul ikut dalam buku teks. Kalau tak ikut buku teks, sama ada ikut buku rujukan ke, kadang-kadang buku rujukan ni dia tak menulis mengikut buku teks. Jadi olahan dia tak sama, isi dia tak sama kan. Jadi kena pandai-pandai pilih buku rujukan. Kebiasaannya buku rujukan yang mobile pocket tu, kalau ada yang dah beli, tu okey. Hijau tu pun sangat okey. Hijau tu 80% menepati buku teks lah. Okey isi dia. Dan satu lagi yang buku daripada Telaga Biru tu kan. Telaga Biru yang penulis Wan Ali Akbar tu. Memang tu penulis buku teks, jadi bolehlah nak beli dia punya buku rujukan. Okey. Okey, dari segi bahasa, wuduk ni maksud dia bersih, elok dan berseri. Dari segi istilah, basuh anggota wuduk, anggota yang tertentu berserta dengan niat.
Okey, apa hukum wuduk ni? Awak nak solat. Apa hukum dia? Hukum dia adalah wajib. Wajib Hukum dia adalah wajib. Okey, wajib. La budda, tak dapat tidak. Kena ambil wuduk. Nak solat fardu, kena ambil wuduk. Nak solat sunat, kena ambil wuduk. Hatta nak pegang Quran yang tak ada tafsir tu pun kena ada wuduk kan. Okey, lagi. Boleh. Kenapa? Wajib. Okey. Okey, contoh keadaan yang mewajibkan. Contoh keadaan yang wajib kita, yang bila kita bincang tentang hukum wuduk kan. Kalau hukum yang awak dah belajar dalam bahagian hadis tu kan. Pembinaan hukum dalam Islam ni kita ada 5 yang utamanya kan yang awak belajar. Okey, hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum makruh, hukum haram. Okey, jadi wuduk ni hukum dia wajib. Boleh? Faham cakap tu? Faham cakap tu? Faham Okey, ni kita tengok wajib. Keadaan mana yang wajib kita ambil wuduk? Pertama, kalau yang ditulis dalam buku teks ni. Okey, pertama ketika menunaikan solat. Tak kisahlah solat fardu ke, solat sunat ke, dua-dua tu pun kena ambil wuduk. Dan bila kita nak tawaf, tawaf ni berkaitan dengan lambaian Kaabah. Lambaian Kaabah tingkatan, kalau tak salah saya tingkatan 4. Tak apalah tu tawaf Yang awak perlu tahu, tawaf. Bila nak tawaf, kena ambil wuduk. Tu tak apa. Tawaf tu tajuk yang lebih besar yang awak akan belajar tingkatan 4 nanti. Cukup sekarang awak faham yang tu. Okey, yang kedua, ketika kita nak pegang ataupun nak bawa Al-Quran. Contoh bulan puasa kan. Kebiasaannya bulan puasa kita tadarus dalam kelas kan. Nanti adalah Ustaz Mazdan ataupun Ustazah Rahayu minta murid ambil Quran untuk letak di setiap kelas kan. Untuk yang AJK surau tu kan. Jadi macam mana? Awak macam mana nak uruskan? Adakah boleh pergi pegang Quran terus? Lepas tu awak naik ke kelas ataupun letak dalam bilik guru? Ataupun kena ambil wuduk dulu? Jadi jawapan dia memang kena ambil wuduk dulu, okey? Sebagai adab. Sebagai kita meraihkan dia punya hukum. Hukum tu hukum kena berwuduk, wajib berwuduk untuk membawa ataupun memegang mushaf Al-Quran. Itu adab dengan Al-Quran. Okey? Boleh setakat tu? Boleh? Boleh? Okey, sunat. Hukum wuduk kan? Hukum wuduk pula. Sunat. Sunat ketika berhadas besar. Dia akan keluar. Bukan? Faham ke tengok slide ni? Cuba rujuk buku teks. Muka surat 119. 119. Okey, 119. Okey, betul. Dia sama dengan buku teks. Okey? Okey, sunat pula bila? Ketika berhadas kecil. Okey, slide ni salah, okey? Salah salah kat sini. Tu saya cakap. Nak tengok slide saya boleh. Apa yang saya share. Tapi awak kena pastikan slide ni tidak bercanggah dengan buku teks. Apa-apa pun awak kena tengok buku teks yang semasa, okey? Kalau ada perbahasan isu-isu semasa, kena tengok. Boleh? Faham tak? Okey, kalau dalam buku teks, awak kena... Okey, kalau dalam buku teks, dalam buku teks ketika berhadas kecil. Ni saya cakap. Okey. Salah potong yang besar ni, kalau ada yang dah print slide ni, potong yang besar, tulis tukar kepada kecil. Boleh? Boleh ke? Kalau ada yang screenshot, ingatlah. Ni, bukan besar yang kecil. Okey, yang kedua keadaan dia ketika membaca Al-Quran. Bila kita nak baca Quran kan, contoh Ustazah minta awak hantar rakaman audio, rakaman video ataupun rakaman suara kan. Untuk tilawah kan, PVD. Jadi, apa? Macam mana awak nak buat? Nak perlu perbaharui wuduk ataupun nak
nak kena ambil wuduk lain ataupun nak tak payah ambil wuduk. Jadi hukum dia sunat. Kalau nak baca Quran sunat. Tetapi kalau awak nak pegang ataupun nak bawa Quran tu wajib. Okey? Bila nak dalam kata yang lain nak sentuh Quran lah. Wajib lagi apa? Dia akan sunat ketika melaungkan azan dan iqamat. Ni bagi Bilal lah. Bilal contoh ustaz pilih Azim jadi Bilal untuk biasa solat Zuhur dengan Maghrib kan, Maghrib Isyak kan, ada Bilal kan. Dan bulan Ramadan kita ada Bilal kan. Jadi Tok Bilal tu tukang azan ni, Bilal ni contoh Azim ke Izwafi ke kan, yang jadi zikir surau kena laungkan azan. Macam mana nak urus, macam mana nak buat. Okay, jadi sunat sahaja bila kita nak laungkan azan dan juga iqamat untuk adanya wuduk. Okay, jadi tapi nak solat wajib lah. Okay. Ni contoh kes-kes yang terpencil lah. Contoh dia terkucil ke, okay. Dah ambil wuduk dah tapi tiba-tiba perut meragam lah apa lah. Tapi waktu dah masuk kan, jadi boleh nak azan. Jadi sunat sahaja, okay. Boleh? Faham ke? Faham ke? Faham ke saya kata tu? Faham Okay, apa-apa awak kena rujuk buku teks, okay. Sebabnya kalau saya pergi dekat bila cikgu-cikgu pendidikan Islam berkumpul di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kalau ada isu-isu dalam buku teks ni yang dia bercanggah dengan buku teks sebelumnya, sekejap. Maksudnya memang ada beberapa isu dalam buku-buku teks ni, tetapi nak tak nak kalau dalam peperiksaan awak kena tulis ikut buku teks lah, okey? Boleh? Sebab saya faham awak hadir daripada pelbagai negeri kan. Tapi hadir dalam pelbagai negeri pun kita tetap ikut buku teks yang semasa kan. Jadi nak tak nak kena ikut buku teks semasa lah. Boleh? Boleh ke? Tapi yang salah kat sini. Dia tersalah taib. Dia tersalah taib kat sini. Ni hadis pula. Hadas besar. Hadas kecil. Tak apalah, yang perbincangan tu saya bagi tahulah sebab tu tinggi sangat bagi awak kan. Okey, lagi. Okey, lagi. Cara berwuduk Okey, cara berwuduk. Okey, yang pertama, kalau awak dapat tengok buku teks ni lagi cantik. Okey, dia punya penerangan. Kalau yang dah mahir baca Jawi, yang boleh baca Jawi ni, dia punya penerangan lagi cantik. Sebab dia ada warna beza antara hijau, kuning dengan juga hijau. Kalau dalam buku teks kalau awak boleh tengok ni. Okey, pertama. Step yang pertama. Okey, yang pertama, baca bismillah. Kalau baca bismillah ni, kita panggil sunat wuduk. Baca basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil sunat. Okey, yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Ni pun kita panggil sunat juga. Okey, sunat Yang ketiga, berkumur-kumur. Pun sama, sunat juga. Okey, yang keempat, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung. Istinsyaq kita panggil. Kalau dalam buku teks ni dia ada tambahan perkataan lagi untuk yang keempat ni, dia ada dalam hidung ni kita panggil istinsyaq. Kita masuk dalam hidung. Masuk sikit kan. Supaya nak buang kotoran dalam hidung. Itulah fungsi dia. Kenapa? Pernah tak terfikir kenapa dalam lubang hidung kita ni kenapa ada bulu kan? Kenapa? Pernah tak terfikir kenapa ada bulu? Dan diceritakan salah satu sebabnya mungkinlah bila ada debu-debu masuk pun dia akan menjadi satu, dia akan berkumpul kat situ, dia tak akan masuk kat dalam lah, diceritakan. Okey, itulah salah satu kelebihan. Okey, boleh? Faham ke? Faham ke? Okey, yang seterusnya, yang step kelima okey, yang kelima, mengeluarkan air. Okey, mengeluarkan air dari hidung.
Bila kita keluarkan air dari hidung, kita panggil istinthar. Istinthar. Okey, kat dalam ni dia tak tulis, tertinggal lah ni. Okey. Kalau nak masuk air dalam hidung dan sedut sikit tu kita panggil istinshaq. Kalau nak keluarkan air daripada hidung tu kita panggil istinshar. Istinthar. Thar. Dia ada huruf tha kat situ kan. Abatasa kat situ. Okey. Rukun yang pertama hinggalah kelima adalah sunat wuduk sahaja. Okey. Dia bukan rukun lagi. Boleh? Boleh ke? Tetapi kebiasaannya kita buat kan. Kalau buat yang sunat, kebiasaannya kita dapatlah pahala. Tapi kalau tak buat, tak dapat dosa pun. Tapi kebiasaannya kita buatlah. Okay? Sebabnya bila kita buat benda ni, perkara ni, secara tak langsung kita membersihkan tangan kita, membersihkan mulut kita, kita membersihkan hidung kita kan. Jadi, tak salah pun nak buat. Okay? Boleh? Boleh? Boleh ke setakat tu? Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Cepat sangat ni. Okey, seterusnya. Tengok, kalau yang dalam buku teks ni lebih jelas lagi, okay? Daripada slide ni. Okey, kalau yang dalam buku teks ni. Okey, tengok niat. Okey, niat. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Serta membasuh muka. Ni barulah kita panggil rukun wuduk. Rukun wuduk ni, kalau awak tak buat, tak salah wuduk awak tu. Okey, boleh? Kalau yang tertinggal yang lain, tak apa. Kalau tertinggal ataupun terlupa buat yang lain, tak apa. Sebab dia adalah sunat. Boleh? Kalau 1 hingga 5 tadi, tak apa. Dia sunat. Tapi kebiasaannya kita buat. Okey, tu yang niat. Okey, lagi. Selepas tu turun lagi kan. Kita membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Ni pun kita panggil rukun wuduk. Bila kita bincang tentang rukun, rukun ni dia asas tau. Kalau tak buat rukun, tak sah. Sama juga dengan solat. Kalau tak ikut rukun solat, tak sah solat awak. Kan? Boleh? Boleh ke setakat tu? Okey, niat tu wajib buat. Rukun Basuh kedua tangan pun rukun. Okey, menyapu kepala. Rukun ke sunat? Siapa tahu? Menyapu kepala. Sapu kepala ni bukannya sapu habis awak punya kepala kan. Kita sapu dahi lah. Dahi sehingga ke ubun-ubun kan. Tu nak cakapnya. Tapi ada cara juga. Janganlah buka air selama 10 minit baru nak sapu kepala. Tak boleh juga kan. Adab-adab. Kita tak nak membazir air. Sama juga dengan kes orang yang was-was kan. Sama juga. Dah setengah jam. Setengah jam dalam tandas. Nak ambil wuduk tapi setengah jam. Buat apalah kan. Air bunyi. Laju je keluar. Tu yang elektrik tinggi tu. Bazir air lah kan kat situ. Tu pun tak boleh juga. Kita kena elakkan sifat was-was tu. Was-was ni adalah salah satu cara iblis ataupun syaitan nak nak mengganggu manusia tu. Umat Islam lah khususnya. Okay. Okay, seterusnya menyapu kepala tadi rukun kan. Jadi nak tak nak kena buat. Bila menyapu kepala, menyapu kedua-dua telinga. Dua telinga ni kita panggil dia sunat wuduk. Tertinggal tak apalah, dimaafkan. Sebabnya dia bukannya rukun, tetapi kebiasaannya kita buat. Kenapa? Kebiasaannya kita buat sebabnya kita nak cuci kita punya telinga tu kan. Dalam masa yang sama kita boleh mencuci telinga kita, bersihkan telinga kita. Boleh? Kedua-dua telinga ni. Dia nak basuh telinga? Sunat. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh ke setakat tu? Boleh lagi. Okey, tadi kan saya tertinggal. Sapu kepala kan? Sapu kepala dahi ni, dekat atas dahi lah sikit. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tetapi kebiasaannya lebih lah kan. Janganlah sampai atas habis tempurung kepala ni kan. Tu dah membazir air dah tu. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey?
Kalau tengok dalam kunci ilmu tu kan, Rasulullah SAW mengambil wuduk dengan satu cupak saja. Yang ni mudah air. Satu cupak lah, cupak macam cupak beras kan. Bersamaan dengan 565 mililiter. Itu sahaja. Nak cakapnya Rasulullah ni betapa uh, jimatnya air. Okay? Kalau kita sekarang kan, kita kan ada paip. Kita ada paip kan. Paip yang air mencurah-curah keluar kan. Maksudnya kita tak, awak pernah tak sukat air tu? Berapa liter awak guna? Saya rasa lebih 1 liter. Sebabnya kalau yang botol kecil tu pun, botol mineral yang kecil tu pun dah 1.5 liter. Bayangkan, kalau awak dekat asrama kan, saya tak pastilah air kat asrama laju ke tak. Besar ke kecil. Tapi nak cakap kat situ, kena kawal lah penggunaan air. 565 mililiter. Berapa tu? Tak sampai 1000 liter pun kan. 1000 liter 1000 liter pula. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter kan. Nak cakapnya separuh saja Rasulullah guna. Boleh? Boleh ke? Setakat tu? Boleh? Boleh ke? Boleh Okey lagi. Membasuh kaki Membasuh kaki hingga ke buku lali. Membasuh kaki hingga ke buku lali ni pun dia panggil rukun. Tak nak kena basuh kaki hingga buku lali, rukun. Kalau awak tak buat rukun, tak sah awak punya wuduk Lagi. Sebenarnya kalau nak basuh kaki, basuh jari tu kan, dia ada cara kan. Kalau kita buat amali, dia ada cara. Maksudnya kena renggangkan, kena sampailah. Kalau ada stiker-stiker tu, kena tanggalkan dulu. Supaya air mengalir kepada kita punya kulit anggota wuduk tu. Okey lagi. Last sekali, kena tertib. Tertib lah. Daripada membaca basmalah hinggalah kaki. Kan, kena adanya tertib. Tertib ni apa maksud dia? Tertib ni awak kena buat ikut turutan. Janganlah nak basuh kaki dulu, baru nak basuh muka. Nak buat suka hati je, tak boleh. Dia ada step-step dia. Dia punya cara dia. Pertama daripada basmalah tadi kan. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah basuh kaki. Dia ada step dia. Tak boleh melangkaui step. Boleh? Faham ke? Lepas tu bacalah doa macam biasa. Saya rasa tajuk ni awak dah belajar masa sekolah kafar kan? Sekolah ataupun sekolah petang tu kan? Betul tak? Kalau tak salah saya ada ni, darjah 4 kan? Betul tak? Betul ke tak? Siapa ingat? Ke darjah 2? Saya lupa dah. Ingat ke tak ni? Yang ustazah sekolah agama ajar. Masa sekolah rendah. Ingat ke? Perkara-perkara ni dah ada tapi mungkin masa tu saya rasa dia tak detailkan mana yang sunat, mana yang rukun. Okey? Sebab awak masih di peringkat rendah. Awak hanya diperkenalkan, okey, tu cara ambil wuduk. Boleh? Faham? Nampak tak? Perbezaan dia punya isi kandungan masa sekolah rendah dengan sekolah menengah Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Dah setengah jam dah ni. Boleh ke? Ke dah tidur dah? Boleh? Okey lagi. Okey lagi. Lagi. Okay. Siapa nak baca? Siapa dah hafal doa ambil wuduk ni? Siapa dah hafal doa ambil wuduk ni? Belum? Okey, siapa nak baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, maksud dia? Okey, tiada Tuhan yang aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT.
dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang suka bertaubat. Okey, jadikanlah aku orang yang menyucikan diri. Dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang soleh. Ni nak cakapnya. Lepas baca doa, apa? Lepas ambil wuduk tu kita baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika salihin. Okey. Baca tu, siap dah. Rukun wuduk. Okey. Boleh? Boleh ke setakat tu? Boleh ke? Boleh ke setakat tu? Boleh ke? Boleh Okey, sekarang dah setengah jam kan? Saya rasa hari tu saya minta buat uh, modul kan? Buat tak? Pelajaran berapa? Ah, pelajaran berapa? Pelajaran 9 kan? Buat tak latihan pelajaran 9? Pergi ambil. Nanti ni. Pergi ambil air. Buat ke tak? Buat ke tak? Buat ke tak? Okey ke setakat tu? Okey ke? Ya. Azim, okey ke? Izwafi, okey ke? Afiq. Dia letak. Kita ada dok. Lupa dah. Okey, saya rasa tu pun dah banyak sangat kan awak nak hafal. Okey, kita buat latihan lah. Hari tu kan saya bagi latihan, minta buat ke tak? Buat ke tak? Pelajaran 9. Pelajaran 9. Pelajaran 9 ada ke tak, Alisha? Soalan objektif. Tak ada Oh ada. Pelajaran 9 ada. Makanan yang halal dan haram menurut Islam. Okey, ada Okey, boleh. Siapa nak jawab soalan pertama? Soalan pertama siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ke dah hilang dah awak punya ni. Nota. Senyap je semua ni. Okey ke? Kan dah tidur balik ni. Ready ke nak masuk sekolah ni? Ya ke? Ready. Ready lah sangat kan? Okey. Pelajaran 9 OAP Pelajaran 9 OAP. Apa hal tak nampak ni? Saya guna Adobe Scan. Adobe Reader. Adobe Scan. Sama juga dengan fungsi Cam Scanner. Okay.
Okay, siapa nak jawab salah satu? Siapa nak jawab? Soalan objektif, aneka pilihan. Ada? Alamak, kenapa jadi macam ni? Ada, mesti ada. Dia lepas, dia sebelum awal muka surat, muka surat apa? Muka surat 4 dengan 5. Pening sikit. Okay, siapa nak jawab salah satu? Tengok, dia tak nak ni. Soalan nombor 4. Tak apalah, saya bagi soalan satu dulu. Okay, saya hantar dekat Telegram Ya. Aduh, dah kelas ni. Saya hantar dekat Telegram. Jadi awak boleh buka. Hmm. Okay. Boleh buka kalau mana yang apa? Yang dia punya photostat tak jelas, boleh buka. Okay, salah satu. Siapa nak baca? Siapa nak jawab salah satu? Siapa nak jawab? Azim boleh, Azim? Azim boleh? Azim. Ni yang minggu lepas tau, yang saya bagi masa setengah jam. Awak jawab kan? Saya kelas kita lambat start pukul 9 kan hari Jumaat tu. Kalau saya lambat start tu maksudnya tutorial lah tu, okay? Cuma saya tak bagi arahan. Agama ni banyak awak jumpa saya Jadi memang termuntah lah kan. Tapi saya harap tak ada yang tak sukalah kelas agama, okay? Sebab agama masa seminggu 8 masa. 8 masa maksudnya awak berada screen time dengan saya 4 jam seminggu. Kalau saya buat betul-betul 4 jam tu, memang 4 jam lah awak dengan saya seminggu. Tapi ada masa yang kita buat tutorial yang tak gunakan screen time kan. Macam Khulafak Rashidin tu, awak buat sendiri. Okay, boleh? Boleh ke? Azim, boleh ke jawab? Satu tu boleh. Okay, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. A. Betul ke? A. Betul ke A? Tengok balik buku teks. Pelajaran 9. Azim bagi jawapan apa? Azim? D ke A? Halalan thayyiban. D jawapan dia dadu. Halalan thayyiban. Okay. 2. Siapa nak jawab? 2. Siapa nak jawab 2? Alisha. Okay.
Murid kriket ni, siapa Mukri ni dah keluar dah? Cikgu Syamsul dah keluar? Terus keluar Ke tak cukup line? Tak, kelas lain masuk tak? Okey, tak apalah, saya rakam nanti boleh tengok dalam YouTube lah. Saya masukkan dalam YouTube Okey, dua, siapa nak jawab? Dua. Dua jawapan dia seimbang okey, betul. Dua B betul. Dua B, tiga. Tiga. Siapa nak jawab soalan tiga? Siapa nak jawab soalan tiga? Siapa nak jawab soalan tiga? Nampak tak saya share screen ni? Ke tak nampak dah? DC. Tak nampak screen Oh, patutlah. Okey, ni nampak? Okey. Nombor tiga. Jawapan dia? C Berikut adalah akibat dari pengambilan makanan yang haram. Kecuali, betul lah. Kecuali bila kecuali dia akan bagi tiga yang salah, satu yang betul. Okay, C tu dia panggil hikmah kan. Mendapat keredaan Allah SWT. Hikmah. Okay, bolehlah untuk tajuk ni tiga. Boleh lagi ke kalau nak jawab soalan ni? Boleh lagi ke? Okey, saya rasa saya tamatkan kelas setakat ni. Kenapa? Sebabnya saya nak bagi awak masa buat latihan ataupun nota untuk tajuk hari ni. Boleh? Boleh ke? Nanti naik sekolah saya akan semak awak punya nota. Boleh? Boleh ke? Wuduk. Tadi rukun wuduk. Sebabnya tajuk ni penting. Tajuk ni penting untuk awak. Kenapa? Sebabnya kita sebagai umat Islam, kita setiap hari kita ambil wuduk kan. Sekurang-kurangnya, paling-paling kurang pun lima kali sehari kita ambil wuduk. Kan? Tapi kalau ada yang contoh daripada solat Zuhur dengan Asar tu dia dekat-dekat. Tapi nak guna wuduk yang sama pun tak ada masalah. Tak perlu perbaharui wuduk. Tapi kebanyakannya kalau yang solat awal, memang dia akan ambil wuduk 5 kali lah. Okey, kat sinilah kita nak belajar. Mana yang wajib, mana yang sunat. Okey, yang tu awak perlu tahu. Okey, saya rasa saya tamatkan kelas setakat ni. Ada masa kurang lebih 45 minit lagi. Jadi saya tak nak awak buang masa. Awak jawab soalan OAP wuduk. Muka surat apa? OAP wuduk. 17 Sekejap saya buka. Okey. 17. Okey. Awak jawab dulu yang tu. Lepas tu yang kecil muka surat apa? Kecil pula. Yang modul. Modul wuduk ada tak? Sampai muka surat apa awak dapat? Pelajaran berapa ni? 20 ni. Okey, muka surat 47 tu kan? Awak jawab. Awak jawab muka surat 47. Jumpa ke? Yang struktur punya. Jumpa muka surat 47 dan muka surat 17 OAP. 47 tu yang struktur. Objektif aneka pilihan muka surat 17. Okey, jawab yang tu dalam masa 45 minit ni. Tambah dengan awak punya nota Nota tu buatlah. Okey. Nanti naik bulan 10 ni
kita saya semak awak punya nota. Boleh? 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 Okey, sambil-sambil tu bolehlah ambil wuduk, nak ready untuk solat Zuhur Okay, saya rasa saya tamatkan kelas setakat ni. Terima kasih yang masuk. Berapa orang ni? Alisha, Irina, Aiman, Azim, Is, Adam Haziq, Adilin, Zulfaz. 8 Okay, terima kasih semua. Sama-sama.